Hai bos, sihat? Hai, Selamat sehat malam. Alhamdulillah. Okay, so bos, Waalaikumsalam. topik pada malam ni agak berbeza sebab kita akan bercerita pasal matematik bos. So, apa Yep. yang penting matematik dalam kehidupan kita bos? Okey, so saya start terus ke macam mana ni? Boleh, silakan bos. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa khabar semua? Salam. Waalaikumsalam. Jadi Alhamdulillah baik. kita mengucapkan terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Biasanya dia saudara Cik Eddie kita. Nampaknya Cik Eddie kita ni ada masalah teknikal, internet dia tak function agaknya. Okey, so dia tidak bersama kita dalam video pada kali ini. Tapi mudah-mudahan kita punya acara pada malam ni tidak ada apa masalah. Okey, so sebelum kita bermula, mute siapa yang tak patut ni suara. Kita kasih mute dulu. Alright, Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan, jadi sebelum kita mulakan, kita nak semak-semak dulu. Minggu lepas kita belajar tentang apa? Minggu lepas kita banyak belajar tentang, kita bukan banyak belajar, kita belajar tentang curve bell. Kita belajar tentang bagaimana nak approach orang dengan cara yang berbeza. Kita belajar tentang macam mana perbezaan di antara prospek dan prospek yang lain. Apa yang diorang expect. Dan topik malam ni sebenarnya agak berat. Sebelum kita nak masuk topik malam ni, ada tak relation antara topik malam ni dengan topik sebelumnya? Minggu lepas? Confirm ada. Ada tak relation antara topik malam ni dengan topik shaping your result, the pyramid? Of course ada. Okay, jadi sebelum kita bermula, macam biasa, masih ramai yang tidak buka video. Saya rasa macam tengah shock sendiri. So apa kata, kita beramai-ramai, mana yang boleh buka video dipersilakan, mana yang boleh tunjukkan muka dengan senyuman lebar dan manis dipersilakan. Masya Allah, kita nak nampak aura orang di Maxima. Dan saya juga difahamkan ada juga pelajar yang datang pada hari ini, ada juga yang bukan daripada Maxima. Jadi kita alu-alukan, kita tunggu dulu main buka video. Siapa yang perlu ambil pen dan kertas dipersilakan, sebab kita hanyalah manusia biasa, mungkin kita tidak dapat mengingati apa yang nak disampaikan pada malam ni. So ini peluang untuk anda, rebut 10-15 second, cari pen, cari kertas sebab kita nak bermula. Okey? Dan Alhamdulillah lebih ramai yang buka video, nak tengok muka masing-masing ni. Kalau boleh sampai ni sembuh ni doa. Allahu Akbar. Okey, so sebelum tu, mungkin ada sesiapa nak share minggu lepas, sebelum kita tunggu ramai sikit, siapa yang nak share minggu lepas, cara berbeza untuk kita approach prospek. Tak semestinya semua prospek nak dengar pasal testimoni. Tak semua prospek dia nak jadi orang yang pertama. Kan? Tak semua prospek pun nak tukar benda yang dia dah lama pakai. So apa yang anda dah terima daripada ilmu minggu lepas, apa yang dah diaplikasikan dan apa yang dah berbeza pada hari ini. So, ada tak yang nak volunteer? Mungkin? Nampak macam ada orang buka mikrofon. Okey bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lama. Bos, bisa sama tapi miskop belum duduk. Kata inilah yang manis. KP. Okey bos. Okey. Tidak buang masa, Abang Syarul nak share sikitlah tentang ilmu bos tentang bell curve tu, memang fantastik bos. Okey, alhamdulillah bila bos dah bagi tahu tentang bell curve tu, so Abang Syarul dah buat assignment. Ni assignment nak tengok apa jadi. So bila dah belajar hari Sabtu, so Abang Syarul buat satu dinamakan apa kan kita dalam WhatsApp kita ada copy link untuk tarik audience masuk dalam WhatsApp, betul? Okey, Abang Syarul tulis satu copywriting tentang 2.5% inovasi group. Okey, yang mana Abang Syarul bercakap bahawa kita ada satu produk baru, satu revolusi, iaitu knowledge intelligence extraordinary, penggalak
kita punya minda. So adakah anda ingin menjadi orang inovasi atau kumpulan inovasi yang pertama untuk memasarkan produk ni? So jika berminat, masuk dalam link tersebut. So apa platform yang Abang Syarul guna? Abang Syarul belasah dekat FB, lepas tu belasah dekat Instagram, lepas tu kat Telegram, lepas tu dekat New Prospect. Network of course lah kan, New Prospect. So dalam statistik 7 hari tu 42 orang tekan link tersebut. Dalam 42 orang tu 30 orang adalah newcomer, prospek yang tak kenal. Mungkin daripada list of prospect, mungkin daripada FB. So pagi petang tadi pukul 3 Abang Syarul buat penjelasan tentang KRX punya revolusi. So apa yang terjadi tadi, mereka dalam prospek tersebut termasuk network yang dah lama tak tahu tentang adanya produk KRX ni, terjual 80 botol bos. 80 botol. Okay. Subhanallah. So mereka teruja. So selama ni mereka ingat KRX ni untuk budak-budak je. Dan mereka ingat yang KRX ni untuk vitamin C saja. Dan mereka tak tahu DHA dengan beta glucan ni banyak fungsi dia lah. Abang ada buat research sikit lah. Out of kita Google, Abang dah ada Google kan, buat research sikit tentang beta glucan, tentang DHA. So rupanya mereka teruja. So alhamdulillah, dan mereka minta lagi hari Sabtu depan buat lagi, dan mereka akan bawa lagi diorang punya kawan-kawan. So apa yang Abang Syarul lihat di sini memang betul. Bila Abang cakap 2.5% inovasi group ni memang wujud. Sebab mereka ni memang nakkan benda yang baru. Yang mereka rasa kalau mereka orang pertama dan mereka boleh buat duit dan mereka tahu satu revolusi yang pertama, memang mereka lapar dengan benda tu. Kan? So, behind the screen, Abang Syarul ikut balik Abang Syarul punya statistik. Of course kan, Abang Syarul ada tim G kan. Abang Syarul dah belas lebih kurang dalam 400 orang. Okay. Bermaksud bos, kalau 400, 10%, 42 achievable. 42 respon dengan baik. Ada pun yang baik. Dari 42 tu yang dengar, kalau kita tengok, kalau 80 botol, of course tentulah 2 or 3% memang orang kata okey dah. Dia tak nak tahu testimoni, dia tahu benda ni baru. Dia tahu boleh buat duit. Dia nak jadi yang pertama. So terbukti. So Abang Syarul dah assignment kan, dah buat dia punya tindakan. So pada kawan-kawan semua, Abang Syarul nak kongsi, just do it. You akan tengok dia punya bom, dia punya dia punya result lah. That's it lah bos, nak berkongsi. Alright, terima kasih Abang Syarul. Right. So alhamdulillah, so siapa yang mungkin terlepas topik pada minggu lepas ataupun mana-mana topik kita di Maxima, anda perlu tengok kita punya YouTube sebenarnya. Saya rasa ramai orang yang tak jengah kita punya YouTube. Video kita semua ada dekat YouTube. Hello. So belajar balik, review balik apa yang kita dah bincangkan, mungkin anda akan dapat sesuatu. Basically minggu lepas kita bincangkan, tak semua orang nak dengar tentang testimoni, tak semua orang nak dengar tentang feedback. Tak semua orang nak jadi orang yang pertama. Betul tak? Tak semua orang yang nak tukar produk yang dia pakai. Lain orang, lain cara dia. Lain orang, lain kumpulan dia. Dan lebih kita mengenali kumpulan-kumpulan sasar ini, lebih mudah untuk kita buat presentation dan sasarkan apa yang sebenarnya dia mahu. Macam contoh Encik Syarul tadi punya contoh, 2.5% manusia suka menjadi orang yang pertama menggunakan atau tahu tentang sesuatu. Mereka adalah golongan orang-orang yang teruja, rasa excited, rasa macam istimewa hanya disebabkan mereka boleh menjadi pengguna terawal. Mereka ini tak perlukan feedback, tak perlu review, tak perlu berlebihan tahu tentang produk. So,
Encik Syarul dah guna pakai copywriting dia untuk kumpulan Sasa ini dan dia dapat result yang pada saya luar biasa. If you can talk about percentage like 10% lah, 20% and you know about it, kalau 400 ambil 10%, 42, so apa kata kalau you hantar kepada 4,000 orang, that means akan ada about 10% more, maksudnya adalah 400 orang lagi. So daripada situ kita dah boleh buat calculation dan unjuran untuk masa ke depan. I mean, saya kurang bercakap pasal nombor, tetapi sebenarnya nombor adalah benda yang paling saya minat sekali dalam perniagaan. Dalam perniagaan kita kena tahu tentang nombor. Kalau kita tak tahu tentang nombor ni, kita sebenarnya tengah buat apa? Kita ni tengah rugi ke tengah untung? Kita tengah ke depan ke tengah ke belakang? Kita sebenarnya menaik ke kita menurun? So nak tak nak, sebagai seorang peniaga, seorang usahawan, kita kena tahu nombor kita. Okay, so ada lagi tak yang nak share? Ada lagi tak nak share? Dalam masa yang singkat. Cuba. Ada tak ada? Ada tak ada? Miss Syaza dah letakkan link kepada channel Maxima untuk mengikuti video daripada program kita yang dah lepas. Ada dalam kita punya chat. Okay, so kalau tidak ada, alhamdulillah, malam ini adalah malam yang mana kita memperkatakan tentang additional mathematics. Okay, dan dia bermula daripada satu journey yang peribadi secara personal. Okay. Ini adalah journey peribadi diri saya sendiri pada waktu melangkah masuk ke tingkatan 4, kali pertama diperkenalkan dengan matematik tambahan. Saya adalah pelajar yang fail dalam matematik tambahan. Betul-betul fail ni. Kalau matematik okey, matematik tak ada masalah, insya-Allah. Matematik boleh dapat A, tak ada masalah. Macam orang kata kacang goreng lah, kononnya matematik. Sekali bila kena je additional matematik, matematik tambahan, fail. Saya lupa-lupa ingat berapa markah pada waktu peperiksaan yang kali pertama tu. Di antara 8% atau 16% macam tu lah, seingat saya. Dan peristiwa tu menyebabkan saya tidak ada air muka ni. Tak tahu nak letak muka kat mana ni. Aduh. Okay, so kenapa? Sebab kononnya kita berada di kelas yang atas. Okay, dan kononnya kita ini adalah presiden pada wakil pelajar yang ada, yang kata ada status lah yang dipandang dan sebagainya. Tetapi tengok keputusan lah, additional mathematics ini bukan fail. 8% bawah 20 tu bukan fail lagi lah. Itu the ultimate failure. Betul. Orang kalau fail pun boleh dapatlah C ke D ke, kita bagi bawah 20. Saya tepuk dahi ni. Dan semasa dapat result matematik tu, cubalah buat latihan, cubalah untuk belajar, tetap tak dapat. Tetap tak get the idea macam mana nak breakthrough. Sampailah saya balik ke rumah bercuti. Masa tu saya di Maktab Rendah Sains Semarang. Jadi kita dekat asrama kan, balik daripada bercuti, berjumpa pula dengan member saya, berborak macam mana matematik. Member saya ni kebetulan tak tahulah kenapa, ni kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun sebenarnya bodoh juga matematik dulu. Tapi masa saya jumpa dia balik daripada asrama tu, tiba-tiba dia dah pandai. Saya pun tak faham macam mana. Tetapi maksud kata, maksudnya bolehlah kalau ada orang yang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? So daripada situ saya terus mencari jalan. Macam mana sebenarnya nak belajar matematik ni? Matematik tambahan maksud saya, bukan matematik biasa, matematik tambahan. So saya pun menanam satu azam yang kuat bahawa aku kena tunjukkan kecemerlangan dalam matematik tambahan ni. Okay? Ini sudah menjadi satu personal vendetta. Personal vendetta. Kita memang nak gila-gila punya. Okay? Dan sebelum nak bermula dengan topik ini, apa kata saya nak buka topik yang kita bawakan kira-kira 2 minggu yang lalu mungkin ya. Ini adalah topik 2 minggu yang lalu, betul tak? Saya share screen sekarang. Ingat tak this pyramid? Shaping your result. Saya rasa semua orang insya-Allah yang mana ikut mesti ingat betul. Dan pada akhir pada pyramid ni saya cakap, alamak, saya lupalah. Saya baru teringat sebenarnya ada satu lagi foundation kat bawah yang saya lupa nak masukkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, apa dia punya yang paling bawah tu? Siapa yang boleh ingat yang nak tambahkan kat bawah tu? Ada yang ingat? Kita ingat? Itulah nawaitu kita.
Okay? Di atas itu adalah basically hasil yang kita mahu. Kemudian bawahnya tawakal dan kepentingan pada kita adalah berdoa, tetapi foundationnya adalah niat. Jadi malam ini, saya stop balik sharing. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bermula dengan perkara pertama sekali untuk kita belajar mendapat ADMAT nombor 1. Mendapat kecemerlangan dalam matematik tambahan, mendapat markah 100%, bukan markah 99%, adalah adalah niat kita. Adalah niat kita. Ini yang paling penting. Saya tengok macam ada blur je kejap lagi. Apa salah aku tengah belajar matematik ni? Kan dulu masa sekolah menengah belajar matematik. Ini kan tengah meniaga dekat Maxima. Apa salah belajar matematik? Sabar. Tak apa. By the way, kalau ada yang kat sini student, tolong catat, gunakan sepenuhnya. Dan kalau di sini adalah ibu bapa yang ada anak yang belajar matematik, ini adalah tips secara peribadi. Kebanyakan daripada tips ni nanti akan mendapat tentangan kalau dibawa ke alam persekolahan. Jadi ini adalah pendapat peribadi semata-mata. Dia tidak mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. So, ambil perkara yang baik, buang perkara yang rasanya tak boleh digunakan. Okay. So, pertama kalau kita nak dapat matematik 100%, kita kenalah ada niat nak dapatkan markah 100%. Ada tak orang yang boleh dapat 100%? Kalau memang niat daripada awal pun dah nak dapat cuma 80 je, ada tak? Tak mungkin lah. Awak nak dapat berapa keputusan periksa? Kalau saya dapat markah 75% pun, alhamdulillah, syukur sangat. Kalau saya dapat B+ pun, saya dah memang alhamdulillah, saya memang tak tahu macam mana nak dapatkan A. Kalau saya dapat A- pun, Allahu Akbar. Niat kena jitu. Niat kena jelas. Tanpa niat yang jelas, tidak mungkin kita mendapatkan sebagaimana besarnya hajat tu tadi. Tak mungkin. So kalau nak dapatkan 100%, kita tak boleh niat Nak dapat 100% tak boleh niat nak dapat 95%. Kita nak dapat markah 100% tak boleh ada niat dapat 90%. Niatnya kena 100%. Sebab tu awal-awal tadi saya tunjuk piramid. Hasilnya, result yang kita dapatkan bukan di tangan kita. Kita dapat 100% ke, kita dapat 90% ke, 65% ke, bukan di tangan kita. Tetapi apa yang di tangan kita adalah usaha kita. Dan niat juga berada di tangan siapa? Tangan kita lah. Tangan orang-orang yang nak belajar ni. Okay? So, kalau kita tengok, dalam kehidupan kita pun sebenarnya sama. Apa pun yang kita nak buat, kalau niat kita daripada awal pun kita tak clear dengan apa yang kita nak, macam mana kita nak dapat apa yang kita nak? Mustahil lah. Betul tak betul? So, ada orang yang macam dia tak perasan tau. Niat ni, punyalah ada banyak jenis niat dan dia boleh ada satu action yang sama. Contoh saya beri yang paling senang. Sebagai student, kenapa you nak dapatkan matematik tambahan 100%? Sebab saya tak nak kena marah cikgu. Itu niat. Sebab saya nak banggakan mak bapak saya. Itu juga niat. Sebab saya perlukan matematik tambahan 100% untuk saya qualified masuk ke Harvard nanti, contoh. Itu juga niat. Saya nak ada rasa bangga terhadap diri saya sendiri. Itu juga niat. Saya nak dapat 100% biar dia membantu saya dalam pelajaran yang lain. Contohnya fizik. Itu juga niat. Saya nak dapat 100% sebab saya nak tutup mulut orang-orang yang menghina saya, kata saya ni bodoh, tak pandai belajar. Itu juga niat. Niat ni dia ada banyak. Kita kena pick the one and only niat yang betul. Walaupun tujuan kita tu memang dah jelas dah. Aku nak dapat 100%. Tapi niat tu kena betul. Dan niat ni sebenarnya dia adalah why factor yang sangat besar. Ada niat yang bersifat pendek, bersifat temporary, bersifat dekat. Ada niat yang bersifat jarak jauh, demi masa depan,
bangsa, agama dan negara. Ada yang niat supaya aku dapat 9A. Itu dekat. Yang satu lagi jauh. Ada yang niat kerana keluarga, ada yang niat kerana Allah. Ada yang niat kerana dunia, ada niat kerana akhirat. Tapi apa pun dia bermula dengan jitunya niat kita. Itu yang pertama. Okey. So dalam bahasa Inggeris dia, kita juga boleh sebutkan sebagai kita mesti ada perasaan lapar. Bahasa Inggeris dia stay hungry. Niat yang dalam menyebabkan kita lapar. Sebab kalau niat yang biasa, kita tak lapar. Kenapa you nak dapat additional mathematics 100%? Kalau saya dapat matematik tambahan 100%, saya dah dijanjikan kawan, dia orang akan belanja saya makan nasi lemak dekat kantin. Tak kuat dia oi. Tak kuat mana. Nampak tak? So, certain daripada niat kita tu menyebabkan kita ni tak rasa bersungguh-sungguh. Sebab dia tak cukup kuat. Ada certain niat, kalau saya dapat 100%, insya-Allah ini akan membanggakan ibu dan bapa saya yang melahirkan saya, yang berpenat lelah mencari rezeki, yang nak hantar saya pergi ke sekolah. Dan dengan niat itu kita akan rasa sangat lapar. Hungriness yang membuatkan kita ni ada aura dan energi untuk bekerja, untuk take action nak dapatkan apa yang kita nak. So stay hungry. Yang kedua, tips kedua. Lepas niat dah betul, nombor 2, kita kena rasa macam orang bodoh. Sebab tu saya tengok copywriting, team marketing buat copywriting kan. Kita kena jadi orang bodoh. Bukannya kena jadi orang bodoh. Kita kena ada sifat merasakan bahawa ilmu kita tu tidak tinggi mana. Kita mengakui bahawa kita ni sebenarnya lemah dan memerlukan ilmu dan memerlukan bimbingan. Sebagaimana kata-kata saya pinjam daripada Steve Jobs, mendiang founder dan CEO kepada Apple. Apple satu syarikat billionaire yang dah masuk trillionaire, dia punya value dia. Mendiang Steve Jobs, dia kata, stay hungry, stay foolish. Ini ayat dia sendiri. Stay hungry, stay foolish. Foolish ni, bodoh ni, bahasa dia kasar. Sebab tu tempoh hari, kita ada sedikit isu mengenai bahasa bodoh ni. Adakah kita kena jadi orang bodoh? Tak. Kita tak kena jadi orang bodoh. Kita memang kena cari ilmu supaya kita jadi orang yang lebih berilmu. Orang yang lebih pandai daripada hari semalam. Tetapi yang saya maksudkan pada tips kedua ni, untuk kita belajar nak dapat 100%, ni bukan nak dapat 70%. Ini nak dapat kecemerlangan pada peringkat yang tertinggi. Maksudnya kita kena menurunkan ego kita untuk belajar. Sebab banyak di antara pelajaran yang kita nak dapatkan tu, kita perlu berhadapan dengan orang-orang tertentu yang mungkin mencabar keegoan kita. Dengan situasi tertentu yang mungkin mencabar kebiasaan ataupun keegoan kita lagi. Dan hanya semata-mata kadang-kadang kita berlaku pandai, kita susah nak menerima ilmu yang disampaikan. Contoh, yang mengajar itu sebenarnya dia itu kurang pandai daripada kita menurut persepsi kita. Jadi oleh kerana itu kita tidak mahu belajar dengan orang yang kurang pandai tadi. So akhirnya kita dah terlepas peluang belajar daripada satu manusia yang lain. Dalam topik-topik kita sebelum ni, saya selalu menyebut, you nak belajar, you boleh belajar daripada sesiapa pun. Sebab ilmu ni, dia tidak ada limitation. Dia boleh masuk daripada sesiapa. Tengok balik piramid. Tengok balik piramid. Saya buka balik lah piramid. Saya buka balik supaya kita review. Tengok balik piramid. Kalau you tengok piramid, selepas daripada niat, dia akan pergi environment dan dia akan pergi knowledge. Kita memang tidak ada masalah untuk menerima apa pun knowledge untuk masuk. Tetapi disebabkan itulah pentingnya kita kena ada mentor yang betul.
Sebab mentor ini yang akan membantu kita untuk dissect, untuk bedah, untuk membenarkan atau menafikan ilmu yang masuk. Nampak tak? So bukan semestinya ilmu yang masuk itu mesti sentiasa ilmu yang positif atau yang betul. Memang disebabkan environment kita, mungkin sahaja ilmu yang masuk itu adalah ilmu yang salah ataupun yang tidak boleh digunakan. Tetapi di situlah kita ada mentor untuk memberitahu kita ilmu mana yang you sebenarnya nak terima pakai. Sedangkan ilmu yang you tak boleh terima pakai, you tolak ke tepi. Tapi you dah ada ilmu tu. Anyway, kadang-kadang kita rasa satu ilmu yang kita tak guna pakai tu tidak berguna. Tak macam tu tuan-tuan puan. Ketika Thomas Edison nak buat lampu mentol yang pertama tu yang hidup dia kan orang ceritakan dalam sejarah dia menemui kegagalan beribu kali nak buat mentol tu, betul? Jadi ilmu dia terhadap apakah perkara yang akan menyebabkan mentol ini gagal untuk hidup adalah sangat penting supaya dia boleh buat mentol yang hidup. Nampak tak? So, jangan abaikan mana-mana ilmu pun sebenarnya. Jadi, kita perlu pentingkan mentor di dalam apa yang kita kejar. Dan dalam topik ini, of course, dia adalah matematik tambahan. Saya telah di topik. Kan kita dah cakap dalam copywriting kan. Matematik tambahan ni sebenarnya bila kita belajar macam mana nak dapatkan 100%, dia adalah metafor untuk mendapatkan proses supaya kita boleh berjaya atau dapat apa yang kita inginkan dengan kecemerlangan yang luar biasa. Okay. So, bila kita rasa bodoh lagi, ini saya ada sedikit catatan dalam saya punya nota. Kita menghilangkan kita punya rasa puas tau. Sebab bila kita dah rasa yang kita ni pandai, kita ni rasa puas untuk belajar. Kita rasa macam kita dah tak perlu belajar lagi. So untuk mengelakkan perasaan ini datang, perasaan ini timbul dan untuk mengekalkan rasa lapar kita tu, kita kena ada satu sifat untuk kita rasa bodoh. Okay? Dan benda ni sebenarnya sangat susah nak buat. Kalau senang, semua orang boleh buat. Saya ada satu buku. Ni, nama dia Leaders Eat Last. Leaders Eat Last ni, dia adalah satu topik buku yang merujuk kepada satu culture di dalam ketenteraan. Di mana nanti general dia akan menjadi orang yang paling akhir yang akan makan. Maksudnya, general dalam tentera ni, dia biarkan semua dulu anak-anak buah dia makan dan dia jadi orang yang paling last makan. Sama juga seperti mana yang saya dapat ilmu, yang saya belajar juga, antara orang yang hebat, leader yang luar biasa adalah kemampuan untuk menjadi orang yang paling akhir bercakap. The last people to speak kalau berada dalam satu kumpulan. Sebab apa? Dia dengar dulu. Dia dapatkan feedback dulu. Dia dapatkan semua info dulu. Barulah akhirnya dia bercakap. Dan untuk jadi orang yang macam tu, memerlukan kekuatan mindset dan memerlukan hati yang betul. Sebab apa? Kena rasa adanya kekurangan pada diri. Barulah sebenarnya boleh accept apa yang orang lain nak cakap. Accept ilmu yang nak masuk. Walaupun mungkin kita dah tahu pun tentang ilmu tu. Kita boleh accept siapa yang bawa ilmu tu. Walaupun mungkin orang yang bawa ilmu tu, credibility dia adalah di bawah diri kita sendiri. Ingat tak cerita yang pernah saya bawa? Ketika mana ada orang, dia pancit tayar dia, yang bantu dia kan orang gila. Sedangkan lepas tu dia tanya kepada orang gila ni, aku ingat engkau ni gila. Orang gila tu jawab apa? Betul. Aku ni memang orang gila tapi aku tak bodoh. Ya Allah, kadang-kadang kita ni kita berdoa pada Allah SWT, kita nak dapatkan bantuan, pemudahkan jalan hidup kita, pemudahkan perjalanan kita untuk mencari rezeki dan menyelesaikan masalah. Kerana bantuan ni ataupun ilmu tu dia datang tanpa disangka-sangka. Dia boleh datang daripada manusia, daripada haiwan, datang daripada keadaan. Cuma kadang-kadang kita ni tidak belajar. Okay? Ada satu sketsa, ada satu sketch animation, bukan animation, dia sketch. Saya pernah lihat beberapa ketika yang lalu,
macam dia ada macam kartun. Kartun tu dia ni orang yang tidak percaya terhadap agama. Okey? Orang ni dia tak percaya pada agama. Jadi dia tengok ke depan, di hadapan dia tu ada satu pemandangan dengan bukit bukau, dengan pokok-pokok, okey? So dia cakap kepada Tuhan, dia bercakap kepada Tuhan, dia minta, Tuhan, kalau betul engkau wujud, berikan buktinya, dia kata. Buktinya apa? Buktinya apa? Tunjukkan kekuasaanmu, tunjukkan buktinya. So, dia terus melihat ke depan tu, pemandangan dia tu, kan ada bukit bukau, pokok dan sebagainya kan. So, adalah haiwan yang lalu, burung-burung berterbangan. Lepas tu tidak lama kemudian, awan berkepul-kepul, menurunkan hujan. Lepas tu, matahari naik, pagi sampai tengah hari dah petang. Lepas tu masuk waktu malam. Lepas tu keluarlah bulan dan bintang. Sampai ke hari esoknya. Bila dah sampai hari esok, dia cakap apa? Ya Tuhan, aku masih lagi menunggu. Mana bukti kekuasaanmu? Tunjukkanlah. Faham tak apa yang saya maksudkan? Dia tak nampak. Bukti itu dah depan mata dah. Semua yang berlaku di depan dia tu adalah kekuasaan Tuhan. Tetapi kerana dia tidak membuang rasa ego, rasa ingin belajar dengan cara yang betul, dia tak nampak walaupun benda tu dah jelas depan mata. Sebab tu tips nombor 2 ni pada saya, pada hemat pandangan peribadi saya, sangat-sangat penting. Jadi biarlah orang nak cakap kita ni pendiam ataupun masuk dalam satu kumpulan nampak macam orang bodoh. Tak ada masalah pun sebab tak ada kelebihan pun nampak macam orang pandai. Tak ada pun. Okay. So ambil tips yang kedua. Tips yang ketiga. Siapa yang ingat? Sebab ni topik lama sebenarnya. Tips yang ketiga adalah pakai kertas kosong. Pakai kertas kosong. Ni baru betul-betul nak belajar AdMath ni. You nak belajar jawab AdMath, dapat markah 100%. Lepas tu you pergi ambil buku latihan, buku ni lah, kertas nak conteng ni kan, dengan ada banyak garis-garis tu. You rasa macam mana? Ini additional mathematics tau. Ini bukan buat karangan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke buat sastra, tak. Ini matematik. Yang nama matematik ni sebenarnya dia memerlukan untuk kita berfikir. Dan selalunya bila kita nak berfikir ni, kita memerlukan kelapangan otak kita ni. Dan kita tidak mahu distraction. Kita tidak mahu sebarang benda yang mengganggu pemikiran kita. Termasuklah garis-garis yang ada dekat kertas tu. Ada garis lah, ada ruangan tulis nama lah, ada ruangan tulis tarikh dan apalah, warna pula entah apa-apa. Pakai kertas kosong warna putih. Sediakan A4 paper tu banyak-banyak. Jangan hang pakai A5 paper. Ni saya bercakap ni untuk buat latihan AdMath. Okay. Nak buat latihan tu pakai kertas A4 yang besar. Jangan pakai kertas macam ni. Buat apa? Ini tak guna, pakai kertas A4. Saya tak ada A4 lah pula dekat sini. Saya pula tak ada A4 nak tunjuk. Pakai kertas besar. Dan pakai kertas kosong. Tuan-tuan dan puan, saya secara peribadi sedang belajar apa tahu? Dalam beberapa bulan ni, saya mencari seorang mentor. Saya cari seorang mentor yang dapat mengajar saya bagaimana untuk menjadi orang yang indistractable. Kalau you Google indistractable, you tak dapat maksud dia. Sebab perkataan tu tak wujud dalam bahasa Inggeris. Perkataan tu adalah perkataan yang di-coin, perkataan yang diwujudkan. Dia datang daripada distractable lah. Indistractable, perkataan yang tak wujud tu, kalau Google, membawa maksud orang yang kalau dia buat apa-apa, dia boleh fokus. Dan tidak ada orang yang boleh ganggu. Sama ada ketika dia berada di rumah, di pejabat. Dan kadang-kadang bukan sebab orang lain pun. Ni nak buat kerja ni. Sekejap aku nak check email sekejap. Penting ni dalam email ni. Okey, dah check email.
Letak balik phone. Nak start buat kerja ni. Sekejap, ada orang reply tak tadi Tadi Facebook post tadi ada orang reply tak? Sambung buat kerja ni. Sekejap. Tadi ada hantar Facebook story. Dah ada view ke belum? Okay. Nak sambung buat kerja ni. Apalah. Dia minum air lagi sekejap. Nak buat kerja. Tak sedap lah. Cari rokok dulu. Rokok sebatang. Isap rokok dulu. Sambung lagi buat kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Dah azan lah. Habis semayang dulu lah. Semayang dulu. Biasa tak kita dengan senario yang seperti ini? Yang mana kita menjadi orang yang mudah untuk being distracted. Okay. So, saya mencari mentor itu. Dan Alhamdulillah, saya berjumpa. Memang saya berjumpa dengan mentor yang boleh ajar macam mana kau jangan kasih distracted ni. Dan memang ada courses dia, memang belajar psikologi. Kenapa kita boleh distracted? Apa yang trigger kita, internal, external, apa yang kita kena buat, bagaimana permainan dia, siapa yang distracted ni dan semualah ilmiah ni. Sebulan belajar. Sebulan belajar. Nak belajar itu je. Dan saya percaya pada century ini, pada zaman ini, di tahun 2021, tahu tak apa skill yang paling mahal yang you boleh ada? Skill yang paling mahal yang kita boleh ada pada zaman ini, tahun 2021, adalah skill untuk tidak lari daripada fokus. Itulah skill dia. Kalau you boleh jadi orang yang super fokus, you akan jadi orang yang skill dia memang dicari-cari. Sebab tak ramai orang yang ada skill ni. Not even 0.1% I tell you. Ini. Ramai orang dia ada to-do list contoh. Tapi berapa ramai yang boleh selesaikan to-do list? Malah to-do list tu menyebabkan kita rasa apa? Kita rasa macam demotivated. Sebab yalah, to-do list ada 10 list. Lepas tu tak habis. Lepas tu bawa pergi hari esok. Definisi kecemerlangan hari ini bukan bila kita boleh check to-do list kita. Tapi kalau kita dah kata kita nak buat sesuatu, kita akan buat sesuatu itu dengan fokus hingga selesai. Katalah kita nak baca buku pada hari Ahad jam 12 hingga 12.30 minit. Orang yang paling hebat dalam zaman ini bukan orang yang boleh duduk baca buku 12 hingga 12.30 tadi, lepas tu dia terlajak ke ataupun dia bermula dengan awal ke. Tidak. The skills of the century adalah orang yang dia kata dia nak baca buku 12 hingga 12.30 hari dan dia boleh fokus 30 minit tepat cukup baca buku tanpa distracted, jap nak minum air, jap nak isap rokok, jap nak tengok, jap ada notification orang hantar kat Instagram, Facebook, jap ada orang call, kejap nak panaskan enjin, kejap ada hujan nak angkat baju. So many distraction. Okey, dah melalut sekejap. So dalam topik matematik kan, kita nak dapat 100% kena jawab soalan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Katakanlah 2 jam nak jawab soalan, 40 soalan 2 jam. Iya, memanglah you mungkin orang yang pintar, hebat, boleh jawab boleh jawab 40 soalan. Masalahnya, kalau you boleh jawab 40 soalan tapi you kena ambil waktu 2 jam setengah, you tetap tak dapat 100% dalam matematik tambahan. The game nak dapat 100% bukan hanya you kena boleh menjawab semua soalan dengan betul. The game nak dapat 100%, you kena boleh jawab semua soalan dengan betul dalam masa yang ditetapkan. Sebab itu ketika buat latihan ATMAT ni, kita belajar pakai kertas putih supaya tidak ada gangguan sama sekali dengan garisan dan sebagainya. Okey? Dan ini membolehkan kita untuk fokus. Sebab dalam kehidupan macam saya cakap tadi is the skill of the century. Ini satu quote yang baru saya belajar juga. We are what we pay attention to. We are what we pay attention to.
So skill dia bukan sahaja untuk buat apa yang kita sepatutnya harus buat, kita juga harus jangan buat benda yang kita tak sepatutnya buat. Itu juga skill. Itu juga skill. Kita tengah-tengah buat kerja ni. Macam mana kita boleh ada skill supaya kita tak melayan notification daripada telefon? Macam mana kita punya skill supaya kita tak layan keinginan yang tiba-tiba datang, hasrat kita untuk mengambil sebatang rokok tadi ataupun menghirup air sebentar? Dan kalau kita harus bergeraklah, kalau tengah duduk macam ni tanpa mengganggu tidak ada masalah. Nampak tak? So, ini adalah skill-skill yang sangat penting. Dan lagipun matematik tambahan ni, dia adalah gerak kerja yang banyak menggunakan graf, bentuk, lukisan dan sebagainya. Jadi, alangkah mudah kalau kita menggunakan kertas putih semata-mata. Nampak tak? Okey, selesai. Dan dalam kehidupan juga dia punya metafor adalah hidup ni kita kena bayangkan dia kertas putih. Kita yang rencanakan dia. Masa kecil kalau kita punya anak, baby, kita yang membantu mencorakkan kertas putih mereka. Tetapi bila kita dah balik, dah punya kedewasaan, kertas putih itu milik kita. Macam mana kita nak contengkan dia, macam mana kita nak gariskan dia, itulah dia. Cuma kebanyakan kita dah tak sedar. Kita rasa kita tidak ada kawalan lagi. Kita rasa yang salah itu adalah semua orang lain kecuali diri kita. This is the time kita kena ambil tanggungjawab. No. Anything happen, it's my responsibility. Sebab kalau responsibility itu pada orang lain, there's nothing we can do about it. Sebab kita tak mampu untuk mengawal siapa pun. Tapi kalau that responsibility is mine, kita boleh ambil tindakan. Okay, so yang keempat. Yang keempat, tips dia adalah tolong jangan pakai pensel, pakai pen. Ada orang jawab, ya tapi saya suka pakai pensel. Ya, saya faham. Bukan saya maksudnya sebenarnya you kena pakai pensel atau pen tu sebab you minat ataupun tidak. Dia ada sebab di sebaliknya. Pertama, pakai pen untuk buat latihan matematik. Kenapa? Sebab kita nak mengelakkan diri kita daripada memadam kesalahan ketika kita buat latihan tadi. Kalau pakai pensel, kita boleh padam tak kesalahan kita? Boleh kan pakai pemadam? Okey. Ada orang kata, tak, saya orangnya berdisiplin. Kalaupun saya pakai pensel, saya tak padam. Betul. Saya memang suka pakai pensel. Saya tak padam, saya janji. Saya janji ni. Ya, memanglah awak tak padam. Tapi pensel tu kan pakai karbon. Lama-lama hilang juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dah nama pun pakai pensel. Kalau you tak padam, orang lain yang padam. Jadi jangan beri kesempatan kepada orang lain untuk padam. That's why kita kena belajar. Macam mana cara nak belajar? Cara nak belajar yang paling terbaik adalah dengan melihat kesilapan yang pernah kita lakukan. Itulah cara belajar yang paling terbaik. Saya ada 100 kesilapan. Tahniah. Saya dah buat 1000 kesilapan. Tahniah. Sebab semakin banyak you silap, semakin dekat dengan apa yang you cari. Tapi ada orang yang argue lagi. Tak mungkinlah. Saya dah banyak sangat salah ni. Saya sentiasa buat kesalahan tapi saya tetap makin jauh je daripada apa yang saya nak. Ya. Sebab kemungkinan besar you buat kesilapan yang sama. Ini you buat silap tidak ada masalah. Masalah dia adalah membuat kesilapan yang sama berulang kali. Sebab bila you buat pakai pensel tadi, you padam and then you buat latihan ulangan, you nak repeat balik latihan tersebut,
You dah tak ada reference dah tak ada rujukan. Sebelum ni masa you buat, salah, tak tahu dah salah. Tapi you sendiri yang padam. So macam mana nak belajar? So cara paling cepat nak belajar additional mathematics dah lah pakai kertas putih tadi, alhamdulillah, pakai pen, bila salah kita strike terus je. Kita strike. Jangan padam. Strike yang menunjukkan ini salah. So bila kita ulang latihan, apa benda pertama yang kita tengok? Benda pertama kita tengok bila kita ulang latihan adalah macam mana cara yang salah tu. Itu yang kita tengok. Macam mana cara yang salah. Supaya kita tak ulang buat kesalahan yang sama. So now kita buat cara yang baru. Sebab tu pakai pen. Okay. So benda ni juga melibatkan mindset. Mindset. Sebab yelah, macam saya cakap tadi, ramai orang dia punya mindset, aku tak boleh salah, aku tak boleh salah. Aku tak boleh salah. Bukan, you boleh salah. You jangan buat kesilapan yang sama berulang kali. Itu dia punya point. Okay. So, dalam hidup, macam itulah dalam hidup. Lebih kurang lah. Kenapa kita tak progressing? Why? Because kita selalunya tidak mengambil kesempatan untuk belajar daripada kesilapan kita. Now, kesilapan yang dibuat, ini kena faham, bukan hanya untuk kita belajar. Kesilapan yang kita buat supaya kita juga boleh berkongsi kepada orang lain dan orang lain tadi tidak melakukan kesilapan yang sama yang kita buat. Dan sama juga kesilapan orang lain, kita sepatutnya melihat kesilapan tersebut dan tidak mengulangi kesilapan dia. Hence why kita penting ada mentor. Sebab mentor ni selalunya lah orang yang kan bila kita choose a mentor, kita pilih mentor yang dah berjaya. So mentor yang dah berjaya selalunya adalah mentor yang dah banyak melalui kesalahan. Jadi bila kita bermentor, kita cut short. Dia beritahu kita direct je. Ini kau boleh buat, tapi ini satu kesalahan. So kau jangan buat. Ini lagi kesalahan dia. Kau jangan buat ni, kau jangan buat macam ni, kau jangan buat macam ni. Dia akan beritahu kita 100 cara macam mana jangan buat sesuatu. Jadi itu namanya mentor yang membolehkan kita ada shortcut. Daripada kita try and error, belajar buat cara kita sendiri, lepas 5 tahun baru kita nampak satu jalan, baik je lah kita tanya mentor yang dah berjaya, yang dia boleh tunjuk, kau kalau nak berjaya, ini je cara yang kau kena buat. Simple as that. Okay. Dan kalau nak connect dengan kehidupan kita, padam dengan tak padam tadi, of course, kita sebagai manusia, kita banyak melakukan kesilapan kita sendiri. Kekurangan kita. Betul tak? Keaiban kita. Sama juga. Yang menjadikan hati kita ni bercelaru, yang menjadikan kita rasa macam terbawa-bawa dengan kesilapan, kesalahan, benda-benda kejadian yang telah berlaku dalam hidup kita pada waktu yang lalu. Sebabnya kita ini sama ada dua benda saja yang terjadi. Pertama, kita cuba memadam memori tu. Benda tu salah, benda tu dah berlaku, kita cuba padam. Okay? Atau yang kedua, kita cuba menerima dengan menjadikan diri kita lebih kuat. Dua benda ni. Okay? So hari ni, saya mungkin nak beri satu tips. Bila kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, apa sahaja mistake yang pernah kita buat, apa sahaja benda yang sebenarnya tak sepatutnya kita buat, tapi kita dah pun buat, benda pertama yang kita perlu buat adalah kita kena terima. Dan ini, nak terima ini sebenarnya adalah perkara yang susah. Tetapi dia melibatkan iman. Sebab kun fayakun, tidak terjadi sesuatu perkara melainkan dengan kehendak dia. Dan kita juga beriman kepada qada dan qadar. Sesungguhnya apa pun yang terjadi memang dah ditentukan. Cuma mungkin kita tidak mengerti hikmah dia. Dengan bermula menerima bermaksud kita menambah keimanan. So kita kena belajar menerima. Okay. So that's why kita tak padam kan?
Kita tak padam. Kita biar benda tu memang ada di situ. Now, bila kita mula menerima kejadian yang berlaku pada waktu yang lepas, tetapi kejadian tu menyakitkan. Okay? Pertama, of course, ada orang suruh kita padam. Pada pandangan pribadi saya, janganlah kau pergi padam. Itu hidup kau. Kenapa kau nak padam? Itu sejarah. Macam saya cakap tadi, sejarah mengajar kita dan mengajar orang-orang lain. Kita harus terima. Tetapi jangan pula kita cuba menjadi kuat kadang-kadang. Because itu adalah option yang ada, tetapi not the best option. Option tu memang ada, but not the best option. Kenapa? Kita kena faham dulu, apabila berlaku satu kejadian yang negatif ataupun yang berat, dan pada hari ini kita rasa macam terseksa, kita rasa tertekan, stres, malu, bengang, rasa macam Allah tak sayang, rasa macam aku hidup ni tak berguna. Things like that ada dalam benak kita ni. So benda tu terjadi disebabkan pemahaman kita tentang apa yang terjadi. Cara kita pandang apa yang berlaku. Kalau kita pandang dengan cara yang berbeza, secara spontaneous, bukan spontan, secara instant, maksud daripada perkara yang berlaku tu juga boleh berubah. Ini yang saya selalu petik daripada Tony Robbins ketika dia menceritakan waktu dia remaja, dalam keadaan miskin, bapa dia tidak mampu untuk beri keluarga dia makan. Tiba-tiba pada satu hari di Thanksgiving, ada satu orang yang tidak dikenali mengetuk pintu rumah mereka. Tok tok tok. Basically, hi, I'm here bringing you some food. Please accept this food as a gift. Terimalah, ni ada makanan sebagai satu hadiah sempena Thanksgiving ini. Berilah makan untuk keluarga. Yang menerima makanan tu, buka pintu dan menerima makanan tu adalah bapa si Tony Robbins. Bapa si Tony Robbins ketika menerima makanan tu, dia memandang orang yang memberi makanan tu sebagai orang yang menghina dia sebagai ketua keluarga, dan dia menganggap bahawa kau kata aku tak mampu untuk beri keluarga aku makan. Itu cara dia pandang. Itu cara dia melihat. Perception. Buka balik piramid. Buka balik piramid. Buka balik piramid. Saya tunjuklah piramid. Saya tunjuk piramid. Kat mana perception? Belum share. Okey, saya share balik piramid. Nampak tak? Kat mana perception? Datang daripada belief. Dia percaya strangers tu datang dengan niat yang negatif. Dengan niat nak sekolahkan dia lah. Nak cakap dia ni tak reti beri keluarga dia makan. Disebabkan kepercayaan itu berlaku perception yang negatif kepada orang yang beri dia makan. Dan daripada perception tu, tengok atas perception apa? Emosi dia rasa marah. Terganggu. Tak betul emosi dia. Dia bengang. Lalu bapa Tony Robbins ni menghempaskan pintu. Tak mau terima makanan itu. Nampak? Tetapi orang yang datang memberi makan tu, dia tahan pintu tu. Sir, please. This is food for your family. It's a gift. Don't let your ego make your family suffer. Stranger tu cakap. Tetapi, of course, perception dia tidak berubah. Dia rasa terkesan dengan kata-kata tadi, don't let your ego make your family suffer. Akhirnya, dia terima makanan tu memang bawa masuk, keluarga dia makan. Tapi, dia cabut daripada rumah, tinggalkan Tony Robbins dan ibu dia. Dia cabut daripada rumah selama-lamanya. Sedangkan, pada ketika yang sama, Tony Robbins melihat bahawa ada seorang yang tidak mempunyai kaitan dengan keluarga dia sebagai seorang yang penyayang, nak beri makan,
nak tolong. So itu yang dia percaya. Sebenarnya dia tak kisah. Sebenarnya kalau kita tengok daripada cerita ni, tak kisah pun apa niat orang yang beri tu. Tak penting pun. Yang penting adalah apa yang kita percaya. Niat orang tu mungkin dia nak menunjuk-nunjuk dia kaya ke, betul tak? Bukan sebenarnya mungkin niat dia nak membantu, tapi apa yang kita percaya. So bila Tony Robbins percaya orang tu baik, apa perception dia? Perception dia strangers care. Penuh dengan kasih sayang. Emosi dia macam mana ketika itu? Emosi dia rasa bersyukur, terharu, berterima kasih. Dan tengok piramid. Bila kita ada emotion, tengok di atas emotion apa? Ada needs, decision dan action. So, apakah decision Tony Robbins? Dia decide untuk kehidupan dia sampai ke tua, dia nak memberi makan seramai mungkin orang yang tak ada makanan. Dan itulah yang dia dah buat. Dia dah beri makan kepada lebih 10 juta family di Amerika. Sebaliknya Tony Robbins, apa tindakan bapa dia, apa tindakannya? Bapa dia keluar lari daripada rumah. Okay, so saya tutup screen sharing tadi. Cerita pasal pakai pen ni tadi, maksud kata, kalau memang kita ada satu mistake dan kesalahan, jangan cuba untuk menjadi kuat. Kadang-kadang kita tak akan jadi kuat pun. Tetapi kita kena belajar mengubah kepercayaan kita. Apa yang kita percaya apabila perkara itu berlaku? Positif ataupun negatif? Kerana di saat kita mengubah kepercayaan kita, perspektif kita akan berubah. Emosi kita akan berubah. Dan tindakan kita akan berubah. Saya ambil satu contoh peribadi saja. Ketika saya mengalami kemalangan pada tahun 2003, jiwa saya tertekan. Badan saya sakit. Emosi saya sakit. Mindset saya sakit. Hati saya sakit. Roh saya sakit. Semangat saya sakit. Menjadi satu bebanan sehingga 13 tahun. Hanya kerana saya tak menerima, lepas tu menerima tetapi dengan berat. Sehinggalah pada satu hari, saya mengubah kepercayaan bahawa sesungguhnya aksiden inilah kejadian yang paling best yang berlaku dalam hidup saya. Dan serta-merta dia mengubah perspektif bahawa this is the best thing that ever happened to me. Alhamdulillah, syukran, boleh hidup bersama dengan memori ini, boleh diceritakan kepada orang lain, boleh diberi manfaat kepada orang lain dan diri sendiri. Dan apa tindakan saya sekarang? Tindakan saya sekarang adalah hidup dengan lebih luar biasa lagi. So pakai pen, jangan pakai pensel. Nombor 5, guna buku soalan yang sama. Bila kita tengah buat latihan matematik, kan cikgu ajar, ini ada buku latihan, nanti you beli buku latihan daripada Sasbadi, Abadi, Pelangi, apalah, banyak syarikat buku-buku latihan, betul tak? So orang-orang akan selalu beli banyak ni. Dan selalunya the norm, kebiasaannya apa? Lebih banyak you habiskan buku latihan, lebih bagus. Betul tak betul? Ini kebiasaan. Dalam tips peribadi saya adalah itu kebiasaan yang tak bagus. Sebab dalam proses untuk dapat 100% dalam matematik, yang penting adalah bagaimana kita faham proses untuk menjawab soalan itu. Once kita boleh faham bagaimana proses nak menjawab satu soalan matematik, tak kisahlah kalau ada 1000 bentuk soalan yang sama, insya-Allah kita pasti boleh jawab dengan cemerlang. Jadi kita tak perlukan 1000 bentuk soalan yang sama. Kita kena faham 100% macam mana nak jawab bentuk soalan itu. Senang cakap macam Bruce Lee cakap lah. I fear not somebody who have 10,000 kicks and practice it only once. But I fear somebody who know how to kick one style of kick, but he practice 10,000 times. So makna kata, benda yang paling luar biasa yang pelajar boleh buat adalah dia mengulangi buku soalan dia yang sama je. Berulang kali.
Sebab the power itu di dalam repetition. The power is inside the repetition. Dan ingat tak tadi, kita pakai kertas kosong A4 warna putih dan kita gunakan pen bukan pensel. Bermaksud, kalau kita ni ada banyak sangat buku latihan, bila kita buat latihan baru, kita tak akan bertembung dengan kesilapan kita. Tetapi bila kita gunakan buku soalan yang sama, kita akan bertembung balik dengan kesilapan kita. Dan ini yang kita nak. Memang kita nak jumpa balik kesalahan kita. Sebab itulah cara terbaik untuk belajar. The real shortcut to learn. The fastest way to learn. So kita ulang balik soalan yang sama dengan harapan yang pertama kita lebih faham. Awalnya kita buat nak selesaikan 20 minit. Bila kita selesaikan pada kali kedua, kita nak make sure kita boleh selesaikan dengan betul, tidak melakukan kesalahan yang sama dan di bawah 20 minit. Kalau kali kedua kita jawab jadi 25 minit, kita tahu maksudnya kita belum arif tentang bentuk soalan tu. Jadi kita kena ulang lagi. Daripada 20 minit, jadi 15, jadi 10, jadi 8, jadi 7, maksimum, kepantasan yang maksimum. Dan itu yang kita mahu. Dan kita mahu ketika kita dah dapat kepantasan maksimum, kita mahu istiqamah. Kita mahu memastikan dia sentiasa berada di tahap yang maksimum. Sehingga kan dia menjadi satu muscle memory, jadi habit. So bila kita ulang soalan tu, kita dah tak payah nak fikir dah. Kita dah macam tahu je. Dan kita tak mengulangi kesilapan yang sama. Sebab ketika kita mengulang, mungkin kita akan melakukan kesilapan yang berbeza. Kita tak padam. Kita cross lagi. Kali ketiga, kita melakukan kesilapan lagi. Kita tak padam. Kita cross lagi. Dan kita sentiasa belajar. Okay? Sebab itu, cari satu buku latihan yang konklusif, yang lengkap dan gunakan buku latihan yang sama. Biar jadi macam jeruk pun tak apa. Sebab buku latihan tu, dia bekalkan soalan. Kita jawab dekat kertas A4. Dia tak kacau pun buku tu. Nampak tak? So, ini adalah tips yang pada saya penting sangat-sangat. Okay? Student SPM pun tak perlu bazir buku. Beli abadi, beli sasbadi, pelangi, matahari, bulan. Tak payah. Cukup memadai satu. Paling lebih dua. Satu je lah, peninglah dua. Yang penting soalan dia banyak supaya bila kita ulang kita puas hati. Okey? Lepas tu kalau boleh, buku soalan itu fokus. Fokus dulu satu topik. Jangan kita pergi 40 topik sekaligus. Sebab kita nak dapat kemahiran. Ulang. Okey? So, bila kita mengulang sama macam kehidupan yang biasa, saya tahu topik additional mathematics ni kita dah buat beberapa kali di HQ, di Zoom. Tetapi setiap kali kita mengulang kaji apapun pelajaran, apapun ilmu, tentu kita akan belajar perkara yang baru. Tentu ada aha moment yang baru. Tentu ada benda baru yang sebelum tu kita dah lupa, kita ingat balik. So, mengulang kaji pelajaran, the power of repetition adalah sangat penting. Because pada ketika kita mengulang, kita dah menjadi lebih dewasa. Kita ada different perspektif, kita ada different mentor, kita ada different value, kita ada different insight. Kita dah ada pertambahan knowledge yang memungkinkan kita dapat lebih clear terhadap ilmu yang kita belajar tadi. So, nak berjaya, repeat. Nak jadi expert, repeat. Nak jadi mahir, ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Itu je cerita dia. Itu je tips dia. Saya nak share screen. Patah balik piramid. Nampak tak dalam piramid ni, bila kita nak dapatkan result, di bawah result itu adalah tawakal yang kita letakkan pada hari itu. Dan kenapa tawakal tu ada di situ? Sebab tanpa tawakal, kita tidak akan ada proses ulang dan mengulang ni. Kita tak sanggup nak ulang. Sebab kita tak percaya bahawa result yang kita dapat tu bukan milik kita. Tapi kalau kita dah percaya, kita bertawakal, aku berusaha dengan yang terbaik, aku dah berdoa, aku serahkan kepada the God, Tuhan, Allah.
the creator, the bigger power untuk menentukan hasilnya. Kalau dia tak bagi, apa kita buat? Tugas kita sebagai makhluk, kita ulang, kita repeat. Sebab tu ada tawakal dekat situ. Kita serah diri. Jangan kita ingat kita dah berusaha yang terbaik, kita ada link sangat bagus, yang tukang pemeriksa ke apa ke, kita ingat kita boleh dapat 100%. Tak. Hasil tu bukan tangan kita. Yang dekat tangan kita ni usaha yang terbaik sahaja. Alright. Nombor 6. Ini adalah tips kontroversi. Tips kontroversi. Masa saya belajar, budak-budak dululah kan. Bila dapat kertas buku soalan matematik yang baru, benda pertama cikgu suruh buat apa? Saya ada pengalaman ni, saya tak tahu lain orang lain pengalaman. Pengalaman saya, cikgu suruh koyakkan jawapan kat belakang. Koyakkan jawapan. Bagi cikgu. Bukan bawa balik rumah. Koyak jawapan bagi cikgu. Allahu Akbar. Okay. So, pendek kata, cikgu kata, you jangan meniru lah. Janganlah meniru. Buat latihan, jangan meniru. Nanti kita semak sama-sama dekat kelas. Kita belajar lagu tu. Okay. So, pada saya, tips ni kontroversi. Benda pertama saya akan buat, kalau nak dapat 100% dalam ADMAT ni, bila kita beli buku latihan yang kita dah pilih tu, pastikan pertama, buku latihan tersebut ada jawapan yang lengkap. Kalau boleh, jawapan lengkap itu beserta cara dia sekali, kaedah dia. Proses dia macam mana nak dapatkan jawapan dia. Bukan jawapan je. Sebab additional mathematics kan ada markah macam mana cara buat kan. So kita nak proses dia tu sekali. Kalau jawapan tidak ada, saya tidak akan menggunakan buku tersebut. Buku latihan tersebut tak akan digunakan kalau tak ada jawapan. Ini penting. Dan bila nak buat latihan, kalau katalah cikgu cakap, you koyakkan jawapan bagi cikgu pun, minta maaf cikgu, saya tak nak buat buku ni. Tak nak. Sebab jawapan tu penting masa buat latihan. Tips peribadi saya adalah, ambil jawapan tu, kalau nak koyak, koyak. Tak nak koyak pun tak apa. Tetapi kalau saya akan koyak, saya letak jawapan dekat sebelah. Ini kertas A4, sebelah ni jawapan. Ini A4, sebelah ni jawapan. Saya tak nak pergi selak kat muka belakang tengok jawapan apa, tak nak. Buang masa. Bila kita tengah buat latihan, kita terus on the spot semak. Jawapan aku betul ke salah? Apa guna kita buat matematik kalau kita tak tahu jawapan kita betul ke salah? Ini matematik, ini nombor. Dia tidak ada kemungkinan. Dia hanya ada kosong dengan satu. Dia hanya ada true or false. Dia hanya ada betul dengan salah sahaja. So, bila kita nak mencapai kecemerlangan 100%, kita kena certain. We have to be certain yang cara kita itu menghasilkan jawapan yang betul. Kalau kita tak boleh certain, buat apa kita buat latihan? Tunggulah masuk kat kelas. Dah lupa dah. Buat latihan malam nak tunggu kelas 2 hari lagi. Dah lupa dah. So, cara yang paling pantas untuk belajar matematik adalah dengan refer terus jawapannya direct. Sekiranya jawapan tersebut salah, masa tu juga kita betulkan. Bukan kita tunggu 2 hari kemudian, tengok jawapan salah, saya cuba betulkan. Tidak. On the spot. Do it. Tak dapat juga. Tak apa, nama pun latihan. Tak ada salah pun. Kan kita tengah belajar. Kalau tak dapat-dapat juga, inilah masanya untuk reverse engineer. Tengok jawapan tu, try untuk figure out macam mana jawapan tu boleh dapat. Tu kan dah ada jawapan kan. Reverse engineer balik. Ini yang penting. Bukan sekadar kita nak jawab masa dapat jawapan. Yang penting adalah boleh tak kita reverse engineer. Yang penting kan proses dia. Jawapan tu adalah hasil. Sedangkan yang lebih penting daripada hasil adalah
bagaimana mendapatkan hasilnya. So belajar untuk reverse balik semula sampai dapat. Ini cara dia. Kalau dalam kehidupan kita sama juga. Bila kita buat sesuatu, lepas tu kita tak tahu benda ni salah betul ke, kita tak certain ke, macam mana kita nak belajar? Kita kena tahu benda ni betul ke salah. Kita kena certain. Barulah kita boleh buat sesuatu dengan tidak teragak-agak. Barulah kita boleh buat sesuatu dengan konsistensi dan tidak melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Ini yang penting. Bukan lari daripada mendapatkan jawapan, tetapi jawapan tu mesti ada. Barulah kita senang untuk berurusan. Nampak tak? Okay? So, benda lain yang kita boleh belajar adalah sometimes we don't have to reinvent the wheel. Benda tu dah ada dah. Orang lain dah buat. Buat apa kita nak reinvent the wheel? Kita pakai je lah. Don't reinvent the wheel. Normally benda dah ada. Kita tinggal pakai sahaja. Okey. Yang ketujuh. Jangan skip soalan. Lah, patah balik pada niat. Niat hangpa tadi nak dapat 100%. Kalau hangpa skip satu soalan, macam mana nak dapat 100%? Memang tak dapat dia, oi. Tak boleh skip. Delay boleh delay. Skip tak boleh. Skip ni maksudnya kita memang tak ada niat nak settlekan lah. Tak ada niat, tak boleh. Delay boleh. Jawab tak dapat, tak apalah. Aku buat kejap lagi. Lepas jawab soalan lain, baru jawab soalan tu. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan skip. The moment we skip a question is the moment we won't get 100% anymore. So, kita hanya regain our strength. Kita cuma teruskan pembelajaran, mantapkan pemahaman kita dan patah balik jawab soalan yang kita tak boleh jawab tadi sampai berjaya. Pastikan kita boleh jawab sampai kita dapat tahu jawapannya apa. Jangan sesekali menyerah. Sebab itu dah niat. Kalau tak niat, tadi lain lah. Kalau niat dah dapat 90% lain. Ni niat kita memang dah nak dapat 100%. Apa hal pergi skip? Jangan. Kita jawab dia habis. Kita ulang balik. Nampak tak? So, dia masuk kepada tips kita yang ke-8. So, tips kita yang ke-8, dia ada kaitan dengan semua tips yang awal-awal tadi. Bila kita belajar, kita mesti tips ke-8. Jumpa cikgu. Jumpa mentor. Sebab itu jawapan ada dekat sebelah. Bila kita jawab-jawab, tak dapat. Jawab-jawab tak dapat. Pergilah jumpa cikgu. Nampak tak? Kalau kita tak jumpa cikgu, cikgu pun tak tahu yang kita tak faham. Cikgu pun tak tahu yang kita ni sebenarnya tersangkut kat soalan ni. Kita tak faham dia punya proses. Basically, seorang cikgu tidak tahu apa yang anak murid dia tidak faham. So, siapa yang nak belajar? Yang nak belajar lah yang kena pergi jumpa cikgu. Lagipun, biasanya cikgu seorang, anak murid 40 orang. Mana terkejar cikgu nak telefon seorang-seorang anak murid? Anak murid lah pergi cari cikgu. Nampak tak? Okay. So, pergi jumpa cikgu, pergi jumpa mentor. Tak boleh tidak. Cikgu saya cuti. Nah, cikgu kau cuti? Cikgu yang ajar matematik tambahan tu satu orang je ke kat sekolah? Jumpalah cikgu kelas lain. Dia pun cikgu juga. Tak ada masalah ni dia. Cikgu kelas lain saya pun cuti. Pergilah jumpa kelas lain lagi. Sekolah kan ada banyak cikgu. Semua cikgu matematik tambahan saya cuti. Dia pergi kursus matematik tambahan. Pergilah jumpa cikgu matematik. Dia pun boleh jawab selalunya.
Cikgu matematik saya pun semua cuti sebab dia orang pun tengah belajar upgrade pengetahuan tentang matematik. Lah, cikgu bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Kadang-kadang cikgu sejarah pun boleh jawab lah matematik tambahan tu. Cuma dia tak di-assign oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ni, apa KKM Kementerian Kesihatan, KKM Kesihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia, dia tidak di-assignkan untuk ajar pelajaran matematik tambahan. Dia orang pun belajar juga, ingat dengan lupa je. Mahir dengan tidak je. Tapi masa SPM, dia orang pun belajar juga. Kadang-kadang, kita waktu tu umur 17 tahun belajar SPM, matematik tambahan tu susah sangat. Tapi pada cikgu-cikgu tu senang. Sebab mereka dah dewasa. Otak dah lebih matang. Betul tak? Kadang-kadang topik yang kita belajar tu masa kecil susah. Tapi bila dah besar senang je. Jangan belagak pula bila dah besar. Macam budak-budak kecil tengah belajar sekarang. 1 tambah 1, 3. Apa kau ni? 1 tambah 1, 3. 1 tambah 1, 2 lah. Memanglah. You senang lah. You dah besar sekarang. Budak tu baru nak belajar. Pada dia memang susah. Sama. Kita kena ada mindset yang betul. Dan sebab itu, maksud saya, our mindset ni selalu kita ni macam mengkategorikan terlalu khusus. Sehingga kan kita tidak mampu bertanyakan kepada orang. Dia mesti cikgu matematik tambahan baru kita tanya dia. Our culture is labeling people with so many certificate and statuses. Kan? Sehingga dalam masyarakat, hanya orang yang belajar A boleh cakap pasal A. Kau tak belajar pasal A, kau tak boleh cakap pasal A. Mana you tahu dia belajar pasal A ke tak? Hanya sebab dia ada degree dengan master. You rasa dia tak belajar sendiri? You rasa dia tak pandai, lebih pandai lagi daripada orang yang ada degree dengan master tu mungkin? Tak. Approach dalam banyak company private sector sekarang ini, macam Google, Facebook, dia orang banyak hire orang yang tak habis sekolah, yang tak ada degree, yang tak ada master. I think last time it was about 30%, tapi sekarang lebih 40%. Kalau you kerja dengan company macam SpaceX, Tesla Motor, yang mana foundernya adalah Elon Musk, dia lagilah percaya you don't even need a degree to work with me, because dia percaya as long as that people wanted to learn, dia boleh learn. Sebab kadang-kadang apabila kita hanya learn menurut syllabus, by the time kita apply the knowledge, that knowledge is already outdated. Benda tu dah ketinggalan. Okay? So kita kena ada satu sifat yang mana kita kena membenarkan diri kita untuk belajar dengan cikgu dan belajar daripada pelbagai jenis cikgu juga, walaupun mata pelajaran itu mungkin bukan 100% dalam bidang dia. Ini adalah satu mindset baru. Kerana sebab kita nak dapatkan perspektif, kita nak dapatkan knowledge, dan akhirnya kita boleh access that knowledge, dan kita yang akan proses knowledge tu, yang menentukan betul atau salah. So bila kita dah belajar, so akhirnya kita akan refer balik kepada our main teacher. So bila cikgu matematik tambahan dah balik daripada seminar tadi, kita jumpa dia balik semula untuk certainty, untuk kita figure out balik cikgu, masa cikgu tak ada, saya dah belajar dengan cikgu A, B, C, dengan cikgu yang ajar agama, bahasa Melayu, sejarah. Ini apa yang saya dah belajar. Saya cuma nak verify je dengan cikgu, betul ataupun tidak. Dan cikgu tu verifykan kita. Ini betul, ini kurang tepat, saya betulkan. Macam tu. Jadi tak buang masa. Dan kita ada akses yang lebih. Okay. So, macam itulah juga dengan kehidupan kita juga. Kita kena tahu. Kita boleh belajar daripada ramai orang. Walaupun hatta daripada budak-budak kecil, hatta daripada orang-orang yang mungkin duduk di bawah jambatan. Ilmu Allah itu luas. Kita boleh dapatkan daripada sesiapa pun sebenarnya. Okay? Dan that's why kita perlu mempunyai kerendahan hati untuk sentiasa rasa bodoh. Tetapi of course,
validation kepada ilmu tu, kita harus melihat sama ada orang yang bawa ilmu itu dia apply tak ilmu tu dalam kehidupan. Dia ada take action tak based on that knowledge. Itu yang penting. So akhirnya nak belajar tak ada apa-apa, tetapi the credibility of that knowledge itu kena tengoklah siapa orang dia apply ke tidak. So kalau orang tu apply dan ada result, maka dia adalah cikgu yang lebih bernilai daripada seorang cikgu teori semata-mata. Ini penting dalam pembelajaran kita. Okay. So next, tips yang berikutnya adalah biar ramai cikgu. Saya dah masuk dah topik tu. Biar ramai cikgu, bukan satu orang cikgu. Dalam agama pun kita disuruh ada banyak ustaz dan para ustazah yang kita berguru kan. Sebab nak ada balance and check. Sebab mungkin ilmuwan yang ini terlupa tentang satu hadis. Ilmuwan yang itu pula cover. Ilmuwan yang ini bermazhab sekian, yang ini bermazhab sekian. Rupanya ada perbezaan pandangan. Kita belajar kedua-duanya. Contohnya lah. Jadi biar kita ada ramai cikgu. Muridnya satu, tak apalah. Tapi inilah cara nak dapatkan 100% di dalam ADMAT tadi. Nombor 10, tak salah bertangguh. Ini terkait dengan letak jawapan dekat sebelah. Jangan skip soalan tadi. Bila tak dapat jawapan, kalau you sekolah asrama, besok masuk kelas, terus tanya dengan cikgu. Janganlah tunggu. Kalau you tengah buat latihan tu waktu rehat, pergi terus jumpa cikgu. Tak perlu nak tunggu esok hari pula ketika guru tu mengajar. Tak perlu. Saya ketika belajar kelas matematik, cikgu cakap, kalau you ni memang skor A, tak apa, you tak payah masuk kelas. Memang betul lah, saya tak masuk kelas. Tapi saya juga adalah orang yang akan paling selalu kacau cikgu dekat bilik cikgu. Bilik guru lah. Kacau lah. Pergi kacau. Belajar. Dan pengalaman saya, tak ada pula cikgu yang marah. Tak ada. Semua cikgu suka. Additional mathematics, saya pergi tanya cikgu bahasa Inggeris. Suka dia. Tak ada pun dia marah. Kenapa you tanya saya? Saya dah cari dah semua cikgu yang lain. Tak ada cikgu, semua dah balik. Okey. Cikgu pun lupa lah ni. Kejap. Dia buat reference kejap. Dia boleh tolong pula jawab. So, Alhamdulillah. Jangan bertangguh untuk menyelesaikan soalan. Apa beza dengan kita? Dalam dunia realiti, kita ada cabaran, kita ada permasalahan, kita tangguh, akhirnya nasi dah menjadi bubur. By the time kita rasa kita nak teruskan apa yang kita nak buat, rupanya setahun dah berlalu. 2 tahun dah berlalu. Dan topik ini pun bukan mudah. Sebab itu saya share tadi, saya sendiri belajar macam mana tak nak bertangguh, macam mana untuk stay fokus. Belajar benda tu. Masih lagi tak mencapai jawapan yang saya impikan. Masih tak ada lagi kecemerlangan yang membolehkan saya share macam mana. So saya berharap saya sendiri dapat ilmu tu untuk share sama-sama balik semula. Dan tips ke-11, tips kedua terakhir. Tips yang paling penting. Ajar orang lain dong. Ajar orang lain. Ketika kita ajar orang lain, baru kita tahu apa yang kita tak faham. Kita tengah cerita contohnya pasal cawan ni. Kau tengok cawan ni diperbuat daripada tanah liat. Bila nak buat cawan ni, dibentuk menggunakan mesin. Lepas tu adunan dia tanah liat 50%, air 20%. Lepas tu aku lupa. Masa kita tengah belajar tu, masa kita tengah mengajar orang itu, baru kita sedar apa yang kita sebenarnya faham tentang apa yang kita ajar. Apa yang kita sebenarnya lupa, apa yang kita tak jelas. Mungkin ketika kita tengah menceritakan tentang komposisi cawan ni, kejap, tadi aku beritahu kau 50% tanah liat. Aku pun lupa-lupa ingat lah. Kejap, kita pun akan tahu yang mana kita belum mahir dalam
elemen yang tersebut ataupun topik yang tersebut. Semakin ramai orang yang kita ajar, semakin ramai orang yang kita share, semakin kita bertemu dengan kelemahan diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengajar orang dan share kepada orang, tujuan di sebaliknya adalah untuk menggali kelemahan kita, untuk menutup kelemahan kita. Semakin kita mengajar, semakin kita dapat menutup dan memahami semua kekurangan kita. Itu sebenarnya. Malah semakin kita mengajar, kita akan sedar yang sebenarnya kita makin bodoh pun sebenarnya. Bahawa semakin kita banyak yang kita tidak tahu. Ini konsep mengajar orang lain. Dan kita juga akan ada kepuasan yang luar biasa. Sebab hidup kan tentang memberi. Bila kita ajar orang lain kan kita memberi. Kita ada air, kita beri air. Kita ada ilmu, kita ajar ilmu kepada orang lain. Ilmu itu pula menjadi satu ilmu bermanfaat yang digunakan oleh orang tadi, yang mana hasil daripada ilmu yang kita ajarkan menjadi pula amalan dan menjadi pula doa dan pahala buat orang tu, samalah pahala untuk diri kita. Allahu Akbar. Sampaikanlah walaupun satu ayat, dan itulah yang terkandung dalam apa yang diajar kepada kita bila mana kita mati meninggalkan 3 perkara. Salah satu daripadanya adalah ilmu yang bermanfaat yang digunakan. Dan sekiranya ilmu itu datang daripada apa yang kita bantu share, bantu ajar, maka kita juga mendapat sebahagian daripada rahmat dan kelebihannya kat situ. So jangan lokek pasal ilmu ni. Ilmu ni bila ni selalu ada contoh kan, dalam culture kita selalu ada contoh. Kalau you sedekah, you akan jadi satu tambah macam mana selalu orang bagi contoh, you ada RM1, you bagi RM1, you tak rugi RM1. Macam mana contoh yang orang selalu bagi? Ada yang boleh bantu saya tak? You ada RM1, you bagi orang. Satu jadi 10. Orang kata kalau kita ada barang, kita ada satu, kita bagi orang barang satu, kita tinggal kosong. Betul? Lepas tu kalau kita ada satu ilmu, kita bagi orang, kita tak rugi. Sebab apa? Sebenarnya ilmu itu akan bertambah disebabkan pemahaman kita yang lebih, disebabkan kita lebih memahami kekurangan kita juga. Pendapat peribadi saya tidak. Sebenarnya bila kita mengajar dan men-sharekan apa yang kita tahu, ilmu kita sebenarnya akan meningkat. Kadang-kadang bukan 1 kali. Dia boleh jadi 10 kali, boleh jadi 100 kali. Kerana kelebihan pada ilmu ini adalah pada ketika kita memahami satu ilmu, tiba-tiba kita boleh faham 100 ilmu yang berbeza. Sebab dia connecting the dot. Sebab sumber ilmu itu akhirnya adalah kalam Allah, ilmu daripada dia. So, hanya dengan share satu ilmu, mungkin kita dah connect the dot kepada 100 lagi pengetahuan atau ilmu daripada perkara-perkara yang berbeza. Dan mengajar juga menjadikan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Mengajar juga menjadikan kita cuba menjadikan diri kita ikhlas dengan apa yang kita ada. Sebab bukan semua orang boleh mengajar dan bukan semua orang boleh share apa yang dia ada. Hey, I belajar mahal tau. You nak belajar dengan I, wajib. Mahar dia sahaja RM5,000. Contoh. Ini bukan maksud saya tak adalah orang tak boleh buka universiti pula nanti, orang tak boleh buka seminar. Bukan. Sebab itu tergantung kepada niat. Itu tergantung kepada niat. Tapi apa yang saya maksudkan adalah ramai orang dia tidak sanggup melihat orang lain mempunyai ilmu yang lebih daripada dia. Itu maksudnya. Kerana merasakan ada satu eksklusiviti dalam ilmu itu. Ini yang kita nak elakkan. Jadi bila kita share ilmu, kita mengakui bahawa ilmu itu bukan kita punya, ilmu itu sebenarnya boleh dikongsikan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Tak kisahlah
kita memberikan dia secara percuma atau kita adakan kelas berbayar dan sebagainya, no problem. Janji kita bersedia untuk mengagih-ngagihkan ilmu tu dengan ikhlas dan sebaik yang mungkin. Okey. Tu yang ke-11. Dan last sekali. Saya nak buka piramid. Teng-teng. Nampak? Ada kaitan tak dengan piramid? Ada. Pada awalnya kita bermula dengan niat sebagai foundation, tetapi akhirnya kita akhirkan dengan prayer. Berdoalah kita. Dan itulah sebenarnya bagaimana tips mendapat 100% di dalam matematik tambahan. Nampak tak? Bercakap pasal doa. Saya tak sesuai sebenarnya share. Tapi saya share sekadar apa yang saya rasa sahaja. Kalau menjadi manfaat, Alhamdulillah. Doa bukan sekadar macam kita memohon benda tu tersurat. Ya Allah, kau kurniakanlah kejayaan kepadaku, contoh. Itu doa lah. Niat pun sebahagian daripada doa. Doa yang tersirat. Ketika kita berniat itu kita dah berdoa lah tu. Sebab kita dah meletakkan tujuannya dan kita dah ada dalam lintasan hati kita, Tuhan Yang Maha Kuasa dah mendengar dan dia menjadi satu daripada doa-doa tersirat pada kita. Dan doa juga dilafazkan dalam bentuk amalan kita. Maksud kata tadi mungkin dalam selawat kepada Nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Itu juga merupakan satu doa. Tapi kalau kita nak tengok kepada logik akalnya lah. Saja je keluar topik sedikit. Saya dapat belajar ini semasa peluang mengerjakan umrah pada tahun 2019. Pengalaman naik dekat Menara Jam Mekah. Pada ketika itu dah malam dan saya ada kesempatan untuk naik. Pada saya, pihak kerajaan Arab Saudi very poor marketing. Mereka tidak membuat marketing yang bagus untuk orang naik ke Menara Jam Mekah tu tadi. Sebab tak banyak iklan untuk naik ke situ. Tidak nampak macam brochure ataupun ejen-ejen untuk bawa orang naik ke atas tu. Dan mutawaf kita pun cakap sebenarnya mereka pun tak look forward into bawa jemaah untuk naik ke menara itu. Sebab pada ketika saya naik ke menara itu, saya menjadi teruja yang teramat sangat sampaikan bahagian pameran yang ada 4 tingkat, 4 level itu, saya kunjungi sampai tempat tu dah tutup. Dan dah kena halau keluar. So apa yang ada dalam Menara Jam Mekah ni sebenarnya? Menara Jam Mekah ni, dia menceritakan tentang kejadian masa, alam dan bumi. Bagaimana wujudnya masa, bagaimana wujudnya planet, angkasa, bulan, bintang, matahari, bumi, Pluto, semualah dia cerita tu semua. Sehingga menyebabkan saya macam terpaku, macam Allahu Akbar. Ini kekuasaan Allah. Kita ni, semut pun besar, bakteria pun besar. Kita ni tak ada apa pun sebenarnya. Dia kecil sangat. Kalau you buka dalam YouTube, pihak NASA dah hantar satu satelit yang namanya Voyager. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kedudukan Voyager, satelit Voyager ini, daripada planet bumi sekarang adalah sejauh 12 bilion batu jauh dia. Bukan 12 juta batu. 12 bilion batu jauhnya. Berapa luas sebenarnya alam ni? Satelit NASA hantar tu dah ada sejauh 12 bilion batu jauh dia. Pun tak habis lagi. Sehingga saya rasa macam memang kita ni kecil sangat lah. Terlalu kecil lah.
Value kita ni hanya pada ihsan Allah sahaja. Itu yang saya rasa. Lepas tu bila sekarang ni, bila kita ada cabaran dalam PKP, dengan produk, dengan macam-macam yang mencabar kita pada hari ini, kita berusaha. Kita memang berusaha kan. Tapi apalah usaha kita terhadap permintaan kita pada Yang Esa? Rasa macam kan dia yang bagi semua. Dia yang membenarkan semua benda terjadi. Kun fayakun je bagi dia. Tetapi betapa sikitnya kita berdoa. Sedangkan dia yang boleh macam tu je kat kita. Semua terjadi. So saya cuma nak share, mungkin area ni kita kena juga lebihkan. Kita kena start lebih-lebihkan. Kalau kita dapat lebihkan 10 minit lepas waktu solat tu, 5 waktu 50 minit, apalah sangat. Satu hari pun 4 jam dah habis dekat Instagram. 6 jam dah habis dekat Facebook. Lagilah yang kalau belajar social media. 8 jam kot. Mungkin lebih. Apalah sangat 50 minit. Sedangkan masa pun makhluk dia juga. Masa tu pun makhluk dan kejadian Tuhan. Dia nak kata, you gunalah masa untuk aku 1 jam. Aku tambah keberkatan masa yang kau ada baki 23 jam tu menyebabkan kau dapat habiskan semua yang kau nak habiskan. Allahu Akbar. Jadi antara benda yang saya nak share adalah, saya tak adalah share macam mana. Saya cuma nak share tentang perspektif saja. Mungkin kita kena lebih-lebihkan belajar tentang berdoa ni. Macam mana nak berdoa? Ayat apa nak kena baca? Selawat apa nak kena amalkan? Dan benda ni mencabar tentang logik. Dan mencabar juga tentang keimanan. By the way, apa itu logik? Apa itu keimanan? Kok sekejap lagi saya tanya, orang boleh terapung tak? Orang kata, mana boleh terapung? Ada yang percaya tak orang boleh terapung? Ini orang yang percaya pada ilmu-ilmu gaib je ni yang percaya terapung. Saya kata, boleh lah orang boleh terapung. Asal orang tak boleh terapung pula? Tu orang yang dekat stesen angkasa lepas tu boleh je terapung. Tu hari tu Richard Branson naik ke angkasa, boleh je terapung tu. Dalam kapal terbang dia. Beberapa hari lepas Jeff Bezos pun dah naik roket terapung je dalam tu. Siapa kata manusia tak boleh terapung? Boleh. Kalau dia pergi tempat yang tak ada graviti, terapunglah dia. Graviti pun makhluk Allah juga. Mana kata kalau dihilangkan graviti, terapunglah kita. Macam itulah. Logik. Kalau kita pergi balik 100 tahun yang lalu kan, 100 tahun yang lalu. You bolehlah belajar secara online saja dengan orang ramai, pakai video, boleh nampak muka, boleh nampak audio. Orang 100 tahun lalu cakap, you sihir ni. You bawa sihir. You kena disula. Dia rejam, bawa sihir. 100 tahun kemudian, lah, kau tak pernah guna Zoom ke? Apalah kau? Zoom pun tak tahu. Dulu sihir. Sekarang science and technology. Logik tu apa logik? Logik tu hanyalah benda yang kita boleh faham based atas knowledge dan experience kita. Kurang knowledge, kurang experience, kuranglah logik kita. Jadi, dalam journey kita untuk menimba ilmu, semakin tinggi ilmu yang kita timba, semakin banyak experience yang kita lalui, semakin besar ruang lingkup logik kita. Dan bila kita bercakap pasal doa, kan, kadang-kadang dalam dunia moden ni pula, payah nak faham ni pasal doa. Dunia kita kan moden. Semuanya tentang usaha, semuanya tentang kerja keras. Kan, bila cakap pasal benda doa ni, benda yang gaib, kita tak nampak kan, mencabar keimanan. Susah juga nak cakap pasal benda-benda ni kan. So hari tu saya adalah mencari jalan macam mana nak cuba memahamkan diri sendiri dan mungkin share kepada orang-orang yang terdekat dengan saya. Tiba-tiba saya macam terfikir macam ni lah. Saya ada pernah cerita dengan orang macam ni lah. You percaya dengan Tuhan? Percaya. Okay. Maknanya you percayalah dengan keimanan kepada Tuhan. Percaya. So bila you cakap you percaya Tuhan, you percaya apa sebenarnya?
Percaya pada Tuhan lah. Ya, percaya Tuhan tu percaya kepada Tuhan, kejadian dia wujud. Tetapi apa lagi yang you percaya? Sekadar mempercayai kewujudan dia mungkin tak cukup kan? You kenalah percaya Tuhan tu Maha Penyayang, Maha Berkuasa, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki. Semua kehebatan yang luar biasa. Dia adalah Maha. Barulah mempercayai kepada kejadian tu, membawa kepada sifat-sifat dia tu. Dan bila you cakap dia Maha Berkuasa, you kena faham juga Tuhan itu juga punya kerajaan. Dia kan ada kerajaan kan? Sebab tu kita percaya pula kepercayaan kepada malaikat. Dan dalam kerajaan itu adanya malaikat, adanya iblis, syaitan, jin dan alam ghaib. Allah itu Maha Berkuasa. Tuhan itu Maha Berkuasa. Tetapi dia mempunyai hamba-hamba dia untuk memerintah kerajaan dia. Ini yang saya tengok dalam Menara Jam Mekah ni. Dia punya tentera, dia mempunyai malaikat, dia mempunyai hamba-hamba dia. Malaikat Israel, Israfil, meniup sangkakala, Mikail dalam kubur. Semua nama-nama malaikat semua kita belajar, yang mana setiap satu ada menjalankan tugas-tugas dia menurut perintah Tuhan. So maknanya, walaupun Allah itu Maha Kuasa, dia menunjukkan kekuasaan dan keagungan dia dengan mengadakan makhluk-makhluk yang bekerja untuk dia, menyembah dia. Itu. Menjadikan segala sesuatu ni lah. Kan? Malam ni panas ke sejuk ke, bintang apa ke, hujan sekejap lagi ke, bumi bergoncang ke, ada orang kena cabut nyawa ke. Memang kun fayakun kejadian Tuhan, tetapi ada para malaikat, jin dan sebagainya di sekeliling kita. So, cuba kita tengok. Tanta ada benda kat sebelah you ke ini ke ini sekadar sharing. Kita kena belajar lebih untuk mengenali kita, diri kita, mengenali kejadian sekeliling kita, mengenali Tuhan. Sebab kita kena tahu. Makhluk ni banyak, yang mengganggu kita ni banyak ni. Ni banyak ni. Banyak kan? Yang menarik mata kita biar ngantuk nak tidur, yang tak bagi kita bangun tidur. Yang menyebabkan badan kita lembik. Banyak je ni sebenarnya. Jadi bila kita berdoa tu bukan masuk doa ni lah, doa ya Allah aku nak dapatkan 100% dalam matematik. Ya Allah aku nak jadi orang kaya. Tak. Banyak lagi doa dan perlindungan yang perlu kita dapatkan. Dan kalau kita terjemahkan, oh barulah you faham, oh patut aku kena amalkan certain amalan untuk membantu proses aku mencapai kejayaan. So sebab you tak mau, you tengah-tengah jalan, ada orang yang tarik you tak nampak pun orang tu kat mana. Ada orang yang usik hati you, berbolak-balik hati. Sebab tu kat dalam bila kita berdoa kan ada doa, ya Allah semoga dilindungi daripada hatiku berbolak-balik. Kau jagalah hati aku. Sebab Allah pegang hati kita. So dalam doa kita, saya share saja secara teori. Nak carilah. Cubalah kita cari juga amalan bagi pihak kita. Doa-doa bagi pihak kita dalam bentuk selawat dan ayat-ayat Quran. Janganlah pakai mentera. Janganlah yang pakai selain daripada hanya kepada Allah. Jangan ambil yang itu saja. Mudah-mudahan kita nampak perjalanan kita senang sedikit ataupun senang banyak. Itu yang saya nak cakap ni. Kita rasa macam tersangkut. Mungkin mak bapak kita kat kampung tengah marah kat kita. Mungkin dia orang tengah kecil hati. Mak bapak marah, kecil hati, Allah tak reda. Allah perintahkan kerajaan dia untuk memberikan halangan-halangan. Taklah maaf dengan mak bapak. Minta maaflah dengan orang-orang yang kita buat salah mungkin. Dengan apa yang kita duk baca, mungkin dia menjadi firewall, protector. Mungkin dia menghalang benda-benda yang jelas, yang gaib. InsyaAllah tuan-tuan, lebarkanlah doa kita. Dan saya memang masukkan spesifik tu, doa sangat penting sebelum kita bertawakal. Cuma malam ni cuma nak share lebih sikit je pasal doa ni. Bukan sesuatu yang remeh-temeh, tetapi satu input dan topik yang sangat besar. Malah, percayalah, apa pun yang berlaku pada kita hari ni,
tergantung pada apa yang Tuhan kita nak bagi, nak jadikan. Apa hal yang susah sangat nak berdoa? Apa hal yang macam kita tak ada kesempatan pun nak berdoa? Tak boleh. Dan dengan itu tuan-tuan, insya-Allah cuba amalkan macam mana teknik dan tips nak mendapat 100% dalam APMET ni. Siapa yang tengah belajar SPM, ni ada yang setengahnya kontroversi, nak pakai, tak nak pakai tak apa, ambil yang baik. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya feel yang awalnya tadi fail, dapat 8%, 16% dalam matematik tambahan. Dalam journey nak pergi SPM, mendapat 99% markah adalah kegagalan bagi saya. Dan saya selalu dengan mudah mendapat 100% dalam matematik tambahan. Dan inilah tips yang saya gunakan. Inilah dia. Datang dari pengalaman diri sendiri, datang daripada hasil yang mana telah digunakan, bukan teori semata-mata. Dan masih lagi dipegang dan masih lagi di-share untuk orang yang nak pakai tips yang sama. Dan dengan tips yang sama ini jugalah kita terjemahkan dalam kehidupan sekarang kita untuk mengejar kecemerlangan apapun itu. Sebab akhirnya kita memang nak dapatkan 100%. Tak dapat, tak apa. Yang penting usaha kena maut. Doa kena maut. Yang tengah-tengah yang kita buat tu semua dah the best. Dan itu sahajalah yang akan diukur bagi pihak kita nanti dan dinilai untuk menempatkan kita di sisi yang lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, so terima kasih banyak. Kalau ada persoalan mungkin kita buka sekejap sahaja sebab saya dah ambil waktu anda semua. Kalau ada persoalan dipersilakan ataupun nak sharing. Allahu Akbar. Kalau tak ada, Cik Saza kita tengah pening sikit. Sebab dia menjadi MC hari ni. Selalunya kita ada Encik Eddie ni. Mana Encik Eddie? Encik Eddie pun tak ada ni kan. Selalunya kita ada Encik Eddie. Sekarang Encik Eddie tak ada. Okay. So, kalau tidak ada persoalan, saya berdoa mudah-mudahan apa yang telah disampaikan boleh digunakan, boleh dimanfaatkan. Saya minta maaf dengan segala salah dan silap yang banyak yang dilakukan dalam penerangan yang mungkin tak jelas, yang mungkin tidak dipersetujui dan sebagainya. Mohon maaf. Saya minta kalau dah dapat benda yang baik, jangan tinggal dapat saja, take action, gunakan sebaik-baiknya dan sebar-sebarkan, sampaikan sebab ilmu ni bukan kita punya. Ilmu ni datangnya daripada Tuhan kita juga. So sebar-sebarkan supaya kita sama-sama mendapat kebaikan daripadanya. And sehingga kita bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Alright. Terima kasih banyak. Cik Saza, silakan sambung. Terima kasih bos atas ilmu dan perkongsian yang di-sharekan pada malam ini. So semoga ilmu tu boleh jadi panduan untuk kehidupan kita and untuk student-student yang akan menduduki SPM yang ada dekat dalam ni, saya nak ucapkan semoga maju jaya. Okay? So panduan dan tips yang dikongsikan pada malam ni boleh jadi panduan untuk anda berjaya menduduki peperiksaan SPM.